Untuk hari ini kita akan teruskan unit 1.2 hukum indeks bahagian yang kedua. Baik, sebelum ni kita dah belajar macam mana cara untuk kita darab indeks. Baik, jadi untuk hari ini kita nak tengok pula macam mana kita nak buat pembahagian yang melibatkan nombor ataupun sebutan algebra dalam bentuk indeks. Baik, untuk bahagi, kita hanya perlu tolak sahaja indeks dia ataupun kita tolak dia punya kuasa. Apabila indeks sama, kita hanya perlu tolak indeks ataupun tolak kuasa dia sahaja. Baik, ini melibatkan bahagi. Sebelum ni melibatkan darab. Kalau darab kita kena tambah kuasa. Kalau bahagi pula kita hanya perlu tolak kuasa dia. Kita tengok contoh. Dia suruh ringkaskan. Dia bukan suruh cari nilai, dia suruh ringkaskan 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Sekarang ni kalau kita tengok asas dia adalah sama, iaitu asas 5. Yang ni pun asas 5. Jadi asas yang sama tapi dia suruh bahagi. Jadi kalau bahagi maknanya bila asas sama kita hanya tulis satu sahaja dan kuasa dia 4. Kalau bahagi maka kita kena tolak 4 tolak 2. 4 tolak 2 kita dapat 2. Jadi jawapan dia 5 kuasa 2. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua, pun sama juga melibatkan bahagi. Apabila melibatkan pembahagian indeks, kita hanya perlu kumpul ikut asas yang sama, kemudian kuasanya ataupun indeksnya kita perlu tolak. Jadi untuk soalan B ni kalau kita tengok asas dia sama, asas 3, asas negatif 3, asas negatif 3, asas negatif 3. Dan jangan lupa kalau tidak ada sebarang kuasa di atas ni, bermakna dia adalah kuasa 1. Jadi kita letak siap-siap ke atas ni kuasa 1. Disebabkan asas sama maka kita hanya perlu kumpul sahaja negatif 3 kurungan. Disebabkan operasi bahagi maka kita perlu tolak indeks dia ataupun kita panggil sebelum ni kuasa. 4 tolak 2 tolak 1. 4 tolak 2 2 tolak 1, maka kita dapat 1. Jadi negatif 3 kuasa 1. Apabila kuasa 1 sebenarnya kita tak tulis pun tak apa kuasa ke atas dia. Jadi selain daripada buat jawapan ni, kita boleh juga letak negatif 3. Soalan yang ketiga. Yang ni dia guna sebutan algebra sebab dia guna huruf. Pun sama juga. Kita tengok asas apa yang ada. Dia ada asas M, dia ada asas N. Yang ni pun sama, asas M, asas N. Jadi untuk melibatkan sebutan algebra, kita kumpul dahulu. Yang pertama sekali kita kumpul ikut asas yang sama. Jadi kita ada asas M. M kuasa 4 dan kita ada asas M kuasa 2. Seterusnya kita ada asas N kuasa 3 dan kita ada asas N. Disebabkan tak ada apa-apa nilai kuasa dekat atas N yang ni, maka dia ada kuasa 1. Kita kumpul ikut asas yang sama, maka kita dapat kat sini disebabkan dia kena bahagi, maka kuasanya kita kena tolak. Kalau darab, kuasa dia kita kena tambah. Jadi bahagi N kuasa 3 tolak 1. Jadi jawapan dia M 4 tolak 2 kita dapat 2. Dia tak boleh bahagi dengan N sebab asas dia tak sama, maka M N 3 tolak 1 kita dapat 2. Maka jawapan dia sehingga ini sahaja. Kita tengok soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni pun sama juga, dia guna sebutan algebra sebab melibatkan gabungan nombor dengan pemboleh ubah, iaitu gabungan nombor dengan
huruf. Okey, mula-mula sekali kita tengok dulu operasi apa. Okey, ini adalah operasi bahagi. Okey, jadi apabila melibatkan operasi bahagi, maka kita perlu guna hukum yang ni. Yang mana apabila melibatkan pembahagian indeks, kita perlu tolak kuasa dia. Okey, seterusnya kita kena tengok, okey, ungkapan algebra ni ada perkali. Okey, kat mana perkali? Okey, perkali dia ni adalah nombor yang di depan huruf ni. Ini bukan asas. Okey, yang saya buat warna merah ini bukan asas. Ini adalah perkali. Okey, yang mana kamu dah belajar dahulu dekat tingkatan 1. Okey, yang manakah asas? Okey, cara nak cam asas adalah kita tengok atas dia ada nombor kecil. Cara nak cam asas adalah atas dia ada nombor kecil. Contoh dia ada kuasa 2. Atas dia ada kuasa, maka inilah asas. Jadi 25 ni bukan asas. Asas adalah yang saya buat warna biru ni. Asas adalah X, asas adalah Y, dan yang ni pun sama. Asas adalah X, asas adalah Y. Kenapa saya kata X yang kedua dan Y yang kedua ni adalah asas walaupun dia tak ada kecil? Kita kena tengok lah. Sebab ni adalah X, jadi kalau tak ada apa-apa kuasa, maknanya ke atas ni dia ada kuasa 1. Dan Y ni pun atas dia tak ada kuasa, dia tak ada indeks, maka sebenarnya dia ada 1 ke atas ni. Okey, jadi sekarang ni kita ada dua jenis asas, iaitu kita ada asas X dan kita ada asas Y. Dan dia sulitkan lagi soalan ni dengan disertakan dengan perkali. Okey, jadi perkali ni tak terlibat dalam penolakan. Dalam penolakan indeks ni, perkali kita kumpul sekali. Okey, jadi macam mana cara kita nak kumpul perkali? Kita tahu ni adalah operasi bahagi, maka kita bahagi dulu perkali. 25 bahagi dengan 5. Tulis bentuk macam ni pun boleh, ataupun awak nak tulis macam ni pun tak ada masalah. Okey, boleh juga. Okey, 25 bahagi dengan 5. Okey, saya tulis balik kat sini. 25 bahagi 5. Okey, seterusnya kita ada asas X. Okey, kita ada asas X kuasa 2. Okey, satu lagi asas X, ada X kuasa 1. Maka kita kena tolak 1. Okey, yang seterusnya kita ada asas Y. Okey, asas Y saya buat warna merah. Asas Y yang pertama Y kuasa 3. Okey, yang kedua Y kuasa 1. Jadi kita tolak 1. Okey, kenapa kena tolak? Sebab kita guna properties yang ni. Kita guna undang-undang yang ni, yang mana apabila melibatkan pembahagian indeks, kuasa dia kita kena tolak. Kalau melibatkan peneraban, kuasa dia kita kena tambah. Okey, jadi kita teruskan. Okey, 25 bahagi 5, kita tahu dapat 5. Okey, yang ni 2 tolak 1, kita dapat 1. X kuasa 1. Okey, yang ni pula 3 tolak 1, kita dapat 2. Okey, apa lagi yang kita boleh ringkaskan kat sini? Okey, seperti mana yang saya cerita sebelum ni, X kuasa 1 ni sebenarnya kita tak tulis pun tak ada masalah. Okey, jadi nak cantikkan lagi jawapan, maka jawapan terakhir adalah 5 X Y kuasa 2. Tu cara dia. Pertama sekali kita kena tentukan dulu di mana lokasi asas. Okey, kita tengok soalan E. Okey, soalan E, kat mana asas? Tengok asas dulu. Nak cam asas adalah atas dia ada huruf, atas dia ada kuasa, atas dia ada indeks. Jadi kat sini inilah asas, asas M. Okey, kat mana lagi asas? Ni M kuasa 5. Mana lagi asas? Yang ni M kuasa 2. Yang mana siapa ada kuasa atas dia, itulah kita panggil dia sebagai asas. Jadi untuk soalan E ni, asas dia ada satu saja, iaitu M. Okey, seterusnya ada perkali. Macam mana nak tahu perkali? Perkali ni adalah nombor yang berada di hadapan huruf. Okey, ni adalah perkali. Yang ni ada perkali tak? Tak ada huruf. Ingat balik tingkatan 1 dulu. Kalau tak ada nombor di depan huruf, maknanya dia ada 1 kat sini. Yang ni pernah awak belajar dulu dekat tingkatan 1. Jadi kita kumpul dahulu perkali. Jadi 12. Ok,
Okey, bahagi dengan 4 bahagi dengan 1. 1 ni tak payah tulis pun tak apa sebenarnya, tapi untuk mengelakkan kekeliruan kita tulis dahulu. Okey, kita nak kurung pun tak ada masalah, nak mengelakkan daripada kita keliru. Okey, seterusnya nasib baik soalan ni asas dia sama je, semua huruf M. Okey, baik, ingat balik kalau bahagi maksud dia kita kena tolak kuasa dia. Jadi sekarang kita ada kuasa 10. Okay, lepas tu kita kena tolak, kita ada kuasa 5 dan yang ni kuasa 2, kita tolak 2. Ok, 10 tolak 5 tolak 2, maka tinggal lagi kuasa 3. Ok, sebelum tu jangan lupa, ok, 12 bahagi 4 kita dapat 3, 3 bahagi 1 3, jadi kita dapat 3 M. Ok, 10 tolak 5 tolak 2 kita dapat kuasa 3. Jadi jawapan dia 3M kuasa 3. Soalan yang terakhir, negatif 16 P kuasa 8 bahagi 2P kuasa 5 bahagi 4P kuasa 2. Jadi disebabkan dia operasi bahagi melibatkan indeks, maka kita guna hukum indeks yang ni lah, melibatkan bahagi. Ok, seterusnya kita tengok dahulu asas. Ok, ada asas berapa kat sini? Ok, kita ada asas P kuasa 8. Macam mana cikgu nak cam kat mana lokasi asas? Ok, nak tengok asas, kita tengok atas dia ada kuasa. Ok, jadi atas ni ada kuasa 5, jadi 5 milik siapa? 5 milik P, maka ni adalah asas P. Ok, asas ada kuasa 2, jadi asas dia asas P, bukan asas 4. Nak tengok asas adalah kita tengok kuasa bawah dia siapa yang ada. Okey, yang seterusnya apa benda 16, 2 dan 4 ni? Okey, negatif 16, 2 dan 4 ini adalah perkali. Okey, saya buat petak lah yang ni. Yang ini adalah perkali, ini pun perkali, ini pun perkali. Jadi perkali ni kita kumpulkan dalam satu tempat. Okey, kita kumpulkan sekali, negatif 16. Okey, jangan cuai sebab ada negatif tu kat situ. Okey, negatif 16 bahagi dengan 2 dan bahagi dengan 4. Okey, seterusnya disebabkan soalan ni hanya ada satu jenis asas sahaja, iaitu asas P. Okey, saya buat warna merah kat sini. Okey, kita ada P kuasa 8. Ok, seterusnya kita ada juga P kuasa 5. Jadi perlu tak kita tulis P lagi? Tak perlu dah. Kita tolak 5. Kenapa tolak 5? Kita guna undang-undang yang ni. Kita kena tolak kalau melibatkan bahagi. Ok, seterusnya P kuasa 2. Jadi tolak 2. Kenapa tolak? Sebab dia bahagi. Maka kita guna properties yang ni. Ok, seterusnya negatif 16 bahagi 2 kita dapat 8. Negatif 8 bahagi 4 kita dapat, okay, 8 bahagi 4 kita dapat 2, jadi negatif 2. Okay, maka kat sini kita dapat negatif 2. Okay, P pula, okay, tulis balik P. Okay, 8 tolak 5 3, 3 tolak 2 kita dapat 1. Okay, jadi negatif 2 P kuasa 1. Betul ke tak betul yang ni? Betul, tak ada masalah. Okay, tapi nak lebih cantik lagi, okay, jawapan dia negatif 2 P. Kerana kuasa 1 ni kita tak perlu tulis pun tak apa. Jadi maknanya jawapan yang lebih cantik adalah negatif 2 P.